Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pelayar-pelayar Sinar Harian. Kembali lagi bersama saya Farina Rauf yang kini masih berada di pekarangan Mahkamah Persekutuan Putrajaya bagi membawakan kepada anda semua perkembangan terkini setakat hari pertama bagi kes rayuan Datuk Seri Najib pada hari ini. Baiklah, sedikit perkongsian mengenai keputusan Mahkamah terhadap rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada pagi tadi bahawa Mahkamah Persekutuan telah pun membenarkan Datuk Seri Najib Razak untuk meminda notis usul dalam permohonannya bagi memasukkan bukti tambahan berhubung keterangan beberapa individu ke dalam rayuan akhir penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Antaranya ialah keterangan Viva Voz lisan Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Rosli Hussein berhubung siasatan skandal SRC International. Selain itu juga perkhidmatan nasihat strategik yang diberikan Maybank Investment Berhad dan Bina Fikir Sdn Berhad kepada 1MDB bagi penubuhan SRC pada tahun 2010 dan 2011. Ia juga berkaitan pemberian pinjaman RM4.7 bilion Maybank kepada 1MDB bagi perolehan Tanjung Energi Berhad pada tahun 2012. Bukti tambah lain pula keterangan lisan Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi berhubung peranannya ketika menjadi CEO 1MDB dalam urusan dan pelantikan Maybank Investment Berhad dan Bina Fikir Sdn Berhad serta pegawainya berkaitan perkhidmatan nasihat strategik dalam penubuhan SRC International pada tahun 2010 dan 2011. Menurut Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan berkata, Mahkamah belum membuat sebarang keputusan berhubung merit substantif pada peringkat ini. Sehubungan itu, Peguam Hisham T. Potek yang mewakili Datuk Seri Najib turut mengemukakan ujahan permohonan notis usul berkenaan sebelum Mahkamah Persekutuan memberi keputusan selanjutnya. Selain itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak juga turut memohon rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Berhad yang dihadapinya supaya ditangguh sehingga siasatan terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selesai terlebih dahulu. Untuk maklumat anda semua juga, Datuk Muhammad Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi yang mendapati Datuk Seri Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dana SRC International dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta didenda RM210 juta pada 28 Julai. Peguam Hisham T. Potek yang berhujah dalam permohonan notis usul bagi memasukkan bukti tambahan berkaitan Datuk Muhammad Nazlan dalam rayuan akhir kes SRC berkata, prosiding itu wajar ditangguhkan kerana bukti tambahan jelas menunjukkan konflik kepentingan. Menurutnya adalah wajar siasatan terhadap Datuk Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan selesai dijalankan sebelum akhir didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, dakwaan bahawa wujudnya konflik kepentingan dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC membabitkan Hakim Perbicaraan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali juga tidak berasas sama sekali. Di malam pendakwa raya Kana, Datuk V. Sitambaram dalam ujahannya berkata, ia adalah percubaan terakhir bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk memesongkan perjalanan kes dengan mendapatkan maklumat daripada saksi dinamakan dan juga tidak dinamakan. Berhujah pada prosiding rayuan terakhir Najib terhadap sabitan dan hukuman atas kesalahan penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sdn Berhad di Mahkamah Persekutuan pada hari ini, Sitambaram berkata permohonan sebenar Datuk Seri Najib ialah bagi kesnya dibicarakan semula dan mengisytiharkan sabitan serta hukuman batal dan tidak sah. Di malam pendakwa raya itu juga turut menegaskan bahawa dakwaan perayu adalah berdasarkan alasan yang tidak mungkin dapat dipertahankan iaitu pinjaman berjumlah RM4.17 bilion diberikan Maybank kepada 1MDB. Beliau berkata permohonan untuk memasukkan bukti baharu berhubung peranan Muhammad Nazlan sebagai kaunsil dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank juga tidak disokong dengan afidavit sewajarnya. Sitambaram turut membangkitkan persoalan mengapa pihak pembelaan tidak membangkitkan isu berkenaan ketika perbicaraan kes di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, sebaliknya ditimbul di saat rayuan akhir ini. Katanya permohonan itu adalah satu ekspedisi memancing bagi mendapatkan maklumat berhubung sejauh manakah peranan Maybank dalam kes berkenaan.
Jelasnya bukti dan keterangan tambahan itu bukan perkara baru kerana pihak merayu sudah lama memperolehnya, tetapi ia hanya dibangkitkan pada peringkat ini. Bagaimanapun prosiding dikatakan akan bersambung esok dengan Peguam Datuk Seri Najib Hisham Tepotey akan membalas hujahan responden sebelum panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan memberikan keputusan. Baiklah, saya rasa setakat ini saja yang dapat saya kongsikan pada hari pertama kes rayuan Datuk Seri Najib, dan untuk itu teruskan bersama kami di semua platform Sinar Harian dari semasa ke semasa. Saya Farina Rauf. Assalamualaikum dan salam hormat.